Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, tempat yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalam. Kalau boleh kita memperbanyakkan jumpa sahabat-sahabat untuk mengungkapkan salam. Salam tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya banyak. Tuan-tuan pun dapat kesejahteraan pun banyak. Pertamanya sejahtera salam. Yang kedua dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dapat barakah. Barakah itu di antaranya adalah kebaikan yang berpanjangan. Banyak kali kita mengucapkan salam dan menjawab salam itu akan mendapat keberkatan sepanjang hayat. Kebaikan yang berpanjangan. Jadi sekali sebut mendapat 3 kelebihan, insya-Allah. Dan kalau kita lihat dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjadi wasiat, menjadi pesanan kepada kita, kan? Semoga pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi iktibar, boleh dipegang untuk sepanjang hayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Sadaqa Rasulullah. 2 nikmat yang kebanyakan manusia ini dia lalai, dan kebanyakan kita, termasuk saya lah, kita ni suka terpedaya dengan 2 nikmat yang tak pernah kunjung tiba. Kita pun kadang-kadang lalai. 2 nikmat ini besar. Bukanlah nikmat isteri yang cantik, suami yang segak, duit yang banyak, kan, kenderaan yang hebat, ataupun rumah yang tersergam indah. 2 nikmat yang pertama Rasulullah sebut as-sihhatu, sihat. Suatu kurniaan Allah yang banyak, dan kebanyakan manusia lalai dan terpedaya. Kita ni kalau tak sihat tak sampai sini. Orang yang seumur dengan kita, ada yang dah meninggal, ada yang sakit, malah ada yang terlantar di hospital. Malah hanya dengan azan tapi tak mampu untuk pergi. Biasa. Seumur dengan kita. Nikmat sihat. Yang nombor 2 wal faragh, iaitu waktu yang lapang. Kalau kita tak ada kelapangan, sibuk tuan-tuan. Sekarang ni kalau tuan-tuan duduk Kuala Lumpur, tuan-tuan duduk dalam kereta, yang kita nak pergi balik setengah jam, duduk 2 jam setengah baru sampai. Kalau saya speed 120, setengah jam sampai rumah. Tapi oleh kerana Kuala Lumpur wajah dia begitu, memang ramai dan banyak kereta daripada orang, kereta satu, orangnya satu dalam tu. Kalau kat negara lain, kereta satu, orangnya 4-5 orang. Di Kuala Lumpur ni memang orang kaya-kaya. Satu kereta, orang. Kalau penduduknya sejuta kereta yang ada. Setengah jam nak pergi ke rumah, jadi 2 jam setengah, biasa. Sama kalau hujan macam ni. Lepas tu tumbang pula. Pokok. Allahu Akbar. Tuan-tuan, 2 nikmat ini kena ingat. Pertamanya sihat, dan yang keduanya masa yang lapang, yang tidak sibuk. Jadi semoga 2 nikmat itu kita tidak maghbun, kita tidak terpedaya dengan 2 nikmat. Sebab Rasulullah pesan, fihima katsirun minan nas, maghbunun fihima katsirun minan nas. Banyak manusia terpedaya dengan nikmat yang 2 ini Allah berikan, dia lalai begitu sahaja. Habis masa, terbuang begitu saja, kan? Dan sihat yang diberikan itu tak berkesempatan. Pasal nak ada kaitan dengan membaca Quran. Saya baca metro daripada 1 sampailah sukan. Tapi bila baca surah Baqarah, alah, dapat 1 ain pun cukup lah. Takkan tak sampai 3 ayat dia. Sadaqallahul azim. Sebab baca sekejap 3-4 ayat, tapi baca surah Khabar lebih lama. Itu saya lah. Tapi kalau tuan-tuan lebih baik, wa antum ahsan minni, tuan-tuan lebih baik daripada saya.
Dan kadang-kadang saya segan nak cakap, tapi kena cakaplah juga. Kan? Di antara yang saya sebut ni, kita ambil dari pengajaran hadis Nabi SAW, termasuk saya nak mengajar diri saya, ajak tuan-tuan. Suatu rumah ada 10 orang tinggal. Anak, cucu, menantu 10 orang. Tak ada satu kalam tauhid, tidak ada satu kalam mukjizat, tak ada kalam Allah langsung disebut dalam rumah itu. Seolah-olah rumah itu dipenuhi dengan mayat. Sunyi, sepi. Daripada mula pukul 6 pagi sampai pukul 6 pagi besok. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sadaqallahul azim. Ambil stokin, ambil kunci kereta, start kereta. Maknanya ada ayat Quran disebut di rumah itu. Nurun wa burhanun. Rumah itu menjadi satu yang bercahaya dan pembuktian bahawa kita ini adalah orang yang suka untuk al-muta'abbadu bi tilawati, menjadikan Quran itu bacaan yang boleh menjadikan ibadat. Tapi kalau 24 jam tu satu kalam Allah pun tak disebut, seolah-olah dalam rumah itu semua mayat belaka. Mayat kan dia. Boleh tuan-tuan? Ni kongsi ilmu ni. Tuan-tuan ni sebenarnya bila pergi masjid, duduk-duduk kitab sembang kosong macam ni, yang ada isi sikit-sikit, nak berubah ke tak berubah? Sebenarnya ada benda yang tak berubah. Apa tu yang tak berubah? Batu nisan. Mana ada batu nisan berubah? Tuan boleh jumpa batu nisan berubah? Sekejap aku tengok sebelah sana, belah sini tak ada. Batu nisan tak berubah. Okey? Jadi kita jangan jadi macam batu nisan. Tapi kalau nak beli batu nisan, sandar kat tepi parking tak apa. Pakai aku punya Jaguar, tengok nampak. Cuma tulis Muhammad Abbas Abdul Latif tak ada kat situ, kosong. Iya, sebagai peringatan, tak susah. Tapi janganlah melampau sangat, letak keranda kat depan tu. Ingat kita macam Cina pun ke? Melampau sangat je, jangan letak keranda je. Kalau cakap batu nisan sandar kat tepi tiang tu tak apa. Tapi jangan tulis nama tau. Jangan tulis nama. Boleh? Jadi, bacalah Al-Quran kerana Al-Quran itu merupakan kalam Allah. Tadi saya dapat mesej daripada WhatsApp sahabat-sahabat saya. Seorang profesor Yahudi, dia mengatakan bahawa bumi Aqsa, bumi yang ada di kalangan orang-orang Palestin itu adalah bumi yang tidak sepatutnya orang-orang Bani Israel yang ada sekarang ini menindas orang-orang Palestin. Sebab dalam agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Adam sehinggalah Nabi Isa Al-Masih, semuanya itu agamanya adalah Islam. Dan tidak sepatutnya dia menjajah. Sepatutnya berdamai. Sebab dalam kitab suci Al-Quran bagi orang-orang Islam, semua daripada Abraham sampailah kepada Yesus, itu semuanya adalah merupakan messenger of God yang menjadi pesuruh Allah yang membawa ajaran tauhid. Oh, dia kata itu profesor Yahudi mengakui bahawa agama yang dibawa oleh Muhammad itu betul, tapi dia tak beriman. Cuma dia kata tak sepatutnya kita berperang. Oh, sampai perangkat itulah. Itu orang yang cerdik pandai lah. Bukan cerdik pandai. Yang kita orang Melayu yang Islam pun tak apa-apa nak cerdik Islam. Semalam saya dengar satu ceramah daripada Aikim. Bagus Aikim tu ceramah. Ustaz Samsuri Ahmad yang tuan-tuan pun tahu tersohor di CD dia. Dia cerita tentang hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala kepada penjenayah. Sikit saya nak petik. Siapa yang jadikan kita orang Melayu? Allah. Siapa yang menjadikan bangsa Cina? Allah. Siapa yang menjadikan bangsa itu India? Allah. Kita ni hidup dalam harmoni. Yang saya baca ayat tadi, lakum dinukum waliyadin. Kalau kamu dah tak boleh menerima Islam, itu agama kamu. Bagi kami, agama kami tauhid. Tapi kamu tetap Cina yang Allah cipta, kamu tetap juga India yang Allah cipta. Jadi, kalau kamu tak boleh menerima Islam, hiduplah kita dalam keadaan damai. Bagus. Sebab itu adalah peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bangsa Cina tu bahasa yang disebut pun siapa yang cipta? Allah. India bahasa Tamil siapa yang cipta? Allah. Dia masing-masing akan kembali kepada Allah. Siapa yang beriman dia akan diberi anugerah syurga. Siapa yang kufur
disiksa dengan azab neraka. Itu je. Jadi kita ni sepatutnya adalah bangsa yang ada agama tauhid, mengajak mereka kepada syurga. Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kalangan orang-orang Arab jahiliyah, mengajak mereka kepada agama tauhid. Itu je. Tak susah. Baik. Sambung Di sini gambarannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'id bin Jabir rahimahumullah bangun malam bersembahyang sambil mengulang-ulang ayat berikut. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Nanti satu ketika akan bersisihlah, tersisih kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa nanti akan tersisih dalam kumpulan mereka yang akan menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia menghayati dan mengamat-amati makna Al-Quran itu. Selain yang tersebut ini, terdapat banyak lagi peristiwa-peristiwa yang serupa berlaku kepada para salafus salih juga. Seringkali pula perasaan takut dan hiba menguasai diri mereka ketika sedang membaca Al-Quran. Satu hari saya pergi ke masjid Taman Berling. Subuh saja nak bawa anak yang kecil tu. Pasal dah habis ibadat sehar kan. Dia hiru. Tak mau sekolah. Okey, kita pergi yang subuh. Jauh sikit. Pasal apa masjid besar sangat bah? Masjid kecil-kecil saja lah. Tak ada masjid besar juga. Jadi imam tu dia membaca penghujung ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia boleh mengalirkan air mata. Imam muda tu. Dia menghayati bagaimana nanti kalau dia mati, bahawa jiwa, nyawa yang mutmainnah itu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia menghayati maknanya. Kita sebagai makmum tegak je, tak ada apa-apa. Tapi bagi orang yang tahu menghayati Al-Quran, dia merasakan bahawa kalau bolehlah nanti aku akan kembali kepada Allah seperti mana yang tertera di dalam Al-Quran. Biasa gitu kan? Biasa gini. Sampai peringkat tu kan doa tu dah nak habis tahlil kan? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Masa itulah budak-budak muda angkat nasi ayam, nasi Arab. Hei, kata. Lepas rabbana atina fid dunya tu, imam sambung pula lagi. Dia kata, pasal panjang sangat doa. Ini yang kadang-kadang. Macam mana kita nak menghayati makna yang disebut dalam doa tu? Yang budak-budak dah keluar nasi Arab tu. Nasi Arab kan dia bau kan? Kambing pula tu. Okey. Jadi maksudnya ketika sedang membaca Al-Quran itu penuh penghayatan. Sebab pengenalan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala amat mendalam, dan pemahaman serta penelitian mereka terhadap makna-maknanya amat meluas, sehingga ada setengah mereka jatuh pengsan ketika membaca Al-Quran atau ketika mendengarnya. Macam cerita surah Al-Mulk kan, misalnya bila cerita bahawa api neraka tu dia membakar manusia, yang menjadi macam bagaimana api dalam belukar itu meratah daun-daun yang kering dan juga ranting-ranting yang kering meratah. Maknanya bunyi itu mengaum, dibakar dalam api neraka. Itu cerita dalam surah Al-Mulk. Al-Mulk itu tentang kebesaran Allah dan mengazab orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita amat gerun. Biasanya kalau surah-surah yang tertentu itu, kalau imam-imam di masjid-masjid macam Makkah, di Madinah dan negara-negara besar yang hafiz Quran itu, yang membaca dengan penuh perasaan. Itu kalau dibaca pada malam-malam tarawih itu, boleh mengalirkan air mata dengan penuh syahdu. Kita ni inna a'taina aja. Bila nak habis ni? Ini dah sampai inna a'taina, tak lama lah ni kata. Kan? Kalau dah sebut witir tu kan, rakaat yang ketiga tu dah baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tak lama habis dah tu. Okey. Sehingga mereka itu boleh pengsan ketika mendengar. Ada setengah mereka sampai dengan dia membaca Quran sehingga Allah takdirkan mati. Cerita-cerita seumpama ini memang telah masyhur di sekitar mereka.
Moga-moga Tuhan mencucurkan rahmat ke atas roh-roh mereka dan dirinya. Kita dapat manfaat daripada berkat mereka. Menjadikan iktibar kepada kita. Ada orang yang sujud. Baru ni gambar di Masjidil Haram. Dia tengah pakai ihram. Dia sembahyang-sembahyang, dia meninggal. Betapa baik dan sucinya tempat yang mulia itu, dia solat, lepas tu dia meninggal dengan kain ihram dia. Apabila anda membaca Al-Quran, maka hendaklah anda teliti, fahamkan dan renungkan tiap-tiap ayat Quran. Perhatikan setiap ayat yang mengandungi perintah-perintah Allah atau larangan-larangannya, janji-janjinya dan ancaman-ancamannya. Sebab itu kalau kita fokus, lagi satu saya minta maaf lah, kalau imam yang baca khutbah, dalam dunia moden kita tidak boleh membaca khutbah terlalu lama. Dia khutbah ni ada dua. Pertama, al-wa'du wal-wa'id. Pertama, beri khabar gembira kepada orang beriman dengan nikmat syurga. Dan yang kedua, inzar wal-wa'id. Maknanya beri ancaman kepada orang yang kufur. Lepas tu tuan-tuan panggil, imam ni panggil, tuan-tuan tolong penuhkan saf yang ke depan. Jadi sesiapa yang lambat tolong duduk belakang. Jangan melangkah-langkah kepala orang. Okey, duduk belakang. Kalau saya datang pukul 1.20 dan nak sembahyang, jangan mengada-ngada daripada tempat uduk tu hegeh-hegeh masuk saf pertama. Orang pun paling mengada-ngada. Jadi penuhkan saf yang awal bagi orang yang awal. Baru khutbah. Sekali-sekali imam khutbah. Maksimum 2 khutbah 15 minit. Potong mana yang ada tu. Kan Quran ni 1 ayat 2 ayat cukup lah. Yang penting saya nak berpesan diri saya dan tuan-tuan semua kan, siap 5 rukun tu, imam pun belasah 5 minit. Balik ni jangan tukar kasut pula. Dah lah elok pergi Jumaat, balik curi kasut baru. Warning gitu je. Iya, kita ni terlalu orang kata terlalu rasmi sangat dalam baca khutbah sampai tak boleh nak tegur. Tak rasmi tak apa. Dah siap tu rukun tu, tutup teks tu. Tuan-tuan, Jumaat ini ada kelebihan dan keberkatannya. Sekali-kali berani sikit saya. Tak ada apa-apa. Tak kena tarik tauliah, insya-Allah. Ni kalau yang kena tarik, saya beritahu kawan saya. Tak ada punya. Insya-Allah. Cakap yang benar lah. Benda yang baik-baik pesanan. Jadi, 10 minit. Baguslah dia kata Taman Daya ni. Kita khutbah sekejap, tapi power sekejap. Ramai orang datang. Ya. Sekejap je, 15 minit cukup. Iya, orang suka. Saya pergi Masjid India, 6 minit setengah je. Awargal, saya pun tak tahu apa mana awargal tu. Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah, awargal itu saya tahu. Habis dah tak ada masjid lain. Daripada aku tak sembahyang jadi kafir, bebek aku sembahyang kerja keling. Sekurang-kurangnya aku faham ittaqullah. Allahu akbar. Kita jangan mengamat-amati kan ancaman. Jika memang ada, maka segeralah memuji Tuhan, alhamdulillah, dan mensyukurinya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kerana yang demikian itu berlaku dengan taufik dan pertolongannya. Oleh itu hendaklah anda selalu rajin dan bergiat dalam, jangan sekali-kali anda cuai dan lalai. Saya minta maaf lah untuk diri saya dan tuan-tuan kongsi. Walaupun lepas Ramadan kita khatam Quran. Mungkin lepas Ramadan dalam keadaan sibuk tuan-tuan mampu sehingga sekarang ni baru 10 ataupun 15 juzuk, tak apa. Jangan daripada Ramadan dulu surah Baqarah tak habis-habis. Hai, surah lembu je, surah lain tak baca-baca. Memang bukan apa, maknanya kita melampau sangat. Kitab ini kitab suci. Kitab ini al-muta'abbadu bi tilawati, kalau kita baca dapat pahala. Mengapa kita tinggalkan jauh-jauh sangat dengan diri kita? Sebab itu adalah merupakan di antaranya orang yang tak mau nyanyuk dan orang yang tidak mau lalai begitu sahaja dalam hidupnya. Kadang dia sakit perut, dia sakit dada, sesak nafas, sakit tengkuk, sakit urat, sakit lutut. Wallahi, demi Allah, bacalah kalam Allah. Sebab dia adalah syifa'un wa rahmatun. Dia adalah ubat dan rahmat pada Allah. Jangan kata, mam, tolonglah mam Ustaz, tolong doakanlah saya. Tapi satu kalimah Quran pun dia tak pernah baca, tak sukuh baik badan dia. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan boleh mengubati badan tuan-tuan sendiri dengan kalam Allah. Bacalah Al-Quran. InsyaAllah takkan sakit. Ini baca Quran bila khatam Quran. Wadduha qul a'udzu birabbin nas. Wadduha qul a'udzu birabbin nas. Ingat wahyu turun wadduha dengan qul a'udzu birabbin nas je. Kan Quran tu kitab suci, baca. Jadi janganlah sampai Ramadan tiba akan datang tak berkesempatan untuk tamatkan khatam Al-Quran.
Jadi bila kita nak baca yang penghabisan tu kan, Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kan ada dia punya doa khatam Quran tu. Takkanlah sampai 3 tahun sekali kita nak baca khatam Quran, memang melampau dengan kalam Allah, sedangkan kita beriman. Kalau tuan-tuan tengok orang campak-campak Quran, tuan-tuan marah. Macam Syiah yang dekat Iraq, yang dekat kan. Semalam ada kawan saya bagi, seorang perempuan, dia hisap rokok, dia bakar Quran tu. Helaian Quran yang dikoyak tu dibakar. Gitu. Punya dia dah ihanah dengan Quran. Dia doa kat situ, orang Sunni macam kita ni, semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan membakar mereka nanti yang sifatnya macam kamu ini di hari akhirat nanti dengan api neraka. Sebab begitu orang berdoa dengannya. Semoga Allah membakar diri kamu nanti di akhirat dengan api neraka seperti mana kamu menghina Al-Quran yang ada mushaf itu dibakar dengan api rokok dia. Saya kata, jahat-jahat orang Melayu tak berani lagi gunakan api rokok ya Pak ya, untuk bakar Al-Quran. Tapi Arab dengan fancy macam orang putih tu, dia ambil rokok dia cucuh. Saya kata, ya Allah, itulah jahatnya Syiah. Itu pun lagi orang Melayu sokong Syiah lagi. Itu pelik. Itu yang pelik. Dah faham dah Ustaz? Okey. Sambung. Tapi jika anda mendapati dirimu tidak patuh dengan perintah Tuhan dan tidak menjauhi larangannya, tidak kukuh keyakinanmu dengan janji Allah serta ancamannya, maka segeralah hendaknya anda memohon keampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Allahu Akbar. Daripada segala apa yang telah kita lakukan. Sesudah itu hendaklah anda berazam untuk mematuhi perintah serta menjauhi larangannya dan cuba hidupkan perasaan yakin dengan janji Allah dan ancamannya sekuat yang mungkin. Kita rasakan tuan-tuan ya, bila kita sembahyang berjemaah, kita sembahyang Jumaat, kita keluar kan, kita nak cari duit, kita nak berniaga jadi proksi hanya semata-mata macam Alibaba. Kan tak betul tu. Ustaz Abbas tu kaya sungguh ya. Keretanya Jaguar, Porsche, Ferrari, rumahnya pun besar, kata. Keluarganya ramai, mewah hidupnya, makanannya mewah. Tapi ingat, saya hanya hidup menjadi Alibaba aja. Maknanya duit yang saya dapat beratus-ratus ribu itu adalah hasil daripada pengkhianatan saya yang diberi amanah untuk buat projek. Saya jual projek itu demi kerana kepentingan duit. Akhirnya orang lain yang lebih kaya untuk mengambil keuntungan. Kadang-kadang kita tak perasan tuan-tuan. Kita ingat bila orang minum arak saja jahat. Kita ingat orang berjudi saja jahat. Tapi orang yang jenis hidupnya hanya Alibaba saja dan merasuah dengan arti kata saya nak dapat projek untuk merasuah 2 orang pegawai ini supaya dapat bahagian orang itu kepada saya, maka itu lebih dahsyat daripada berjudi, lebih dahsyat daripada minum arak. Maknanya daripada mana harta yang dia dapat. Itu kadang-kadang orang tak perasan dosa-dosa daripada rezeki yang tidak halal itu. Dan yang pelik bin ajaib, nanti dia derma lah. Dia derma kapet, dia derma aircon, dia derma masjid, dia buat surau, dia derma Darul Quran, dia bagi makan anak yatim Darul Quran. Hasil daripada projek, daripada rasuah. Mana boleh kita nak membersihkan diri kita daripada najis yang ada pada kita dan kita bersabun dengan sabun yang najis. Ibaratnya begitu. Kita ambil sabun yang najis itu untuk mencuci badan kita dalam keadaan kita nak mandi. Mana boleh daripada harta, daripada benda yang haram, kan? Rasuah sebegitu, akhirnya kita kaya, kita akan beri pada masjid, beri kepada surau, beri pada anak yatim. Maka sia-sialah amalan itu. Jadi kena berhati-hati. Jangan kita anggap orang minum arak saja yang salah. Rasuah itu juga adalah ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah, dua-duanya masuk dalam neraka. Wa yazbillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekah Rasulullah. Demikian pula jika anda sedang membaca ayat Quran mengenai tauhid, mengesakan Tuhan dan mentauhidkannya, ataupun ayat-ayat yang menyebut sifat-sifatnya yang mulia dan nama-namanya yang baik, Asmaul Husna, hendaklah berhenti sejenak untuk memperhatikan apa-apa yang terkandung di dalamnya dengan makna-makna yang besar dan kemuliaan serta kesempurnaannya yang tinggi, agar anda merasakan keesaan, kesucian, kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dalam batinmu. Allahu Akbar. Ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Al-Muhain, Al-Muhaimin, Al-Mutakabbir.
Itu semua adalah sifat-sifat Allah. Jika anda membaca ayat yang menyebut tentang sifat-sifat para mukminin dan para solehin daripada hamba-hamba Allah Ta'ala, di mana diterangkan sekaligus akhlak-akhlak mereka, akhlak orang soleh, mereka yang terpuji, maka hendaklah anda meneliti dan memperhatikan dengan penuh minat, seraya bercita-cita untuk bersifat dan berkelakuan seperti mana orang-orang soleh itu. Orang soleh ni sifatnya begini, akhlaknya begini, adabnya begini kan. Jadi sekurang-kurangnya gitu. Itulah tuan-tuan, kadang-kadang saya terpanggil untuk apa, berkongsi pengalaman dan ilmu pengetahuan dengan tuan-tuan. Bagi saya nak didik anak jadi pandai tak susah. Tak susah tuan-tuan. Tuan-tuan, kan malam-malam tuan-tuan bangun, usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Sembahyang hajat 2 rakaat sampai 12 rakaat. Maknanya 6 kali salam. Tak payah susah. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. 6 kali bangun, 6 kali salam, 12 rakaat. Lepas tu tuan-tuan duduk, tuan puji Allah. Baca Fatihah, tuan-tuan puji Allah. Baca Fatihah semua. Lepas tu ambil doa sembahyang hajat sunat tu. Allahumma la tad'ana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtah. Tuan-tuan nak minta apa anak tu? Pandai. Pandai dia. Betul. Tapi janganlah malas sangat sembahyang hajat 2 rakaat. Alah, malasnya betul. Nak minta banyak, tapi nak sujud dengan Allah 2 kali je. Ini apa benda barang bang? Nak minta Allah banyak, sujud 2 kali je, 2 rakaat, mana 2 kali sujud je? 4 kali sujud. Tak adil. Allah bagi, tapi nak jadikan anak soleh payah. Anak soleh ni antaranya, kan? Bangun pagi, dia bangun sendiri. Bangun. Kita masuk bilik air, dia dah masuk bilik air dulu. Kan? Nanti kita belum baca Quran, dia dah baca Quran dia. Menantu pun macam tu patutnya. Bukan anak je soleh, menantu pun kena soleh juga. Sebab menantu tu akan melahirkan, laki ke perempuan akan melahirkan cucu zuriat kita. Susah. Yang itu susah. Bukan senang-senang. Oh, dia kata aku nak dapat menantu orang hafiz Quran jadi imam. Minta maaf Ustaz Fazli yang kata. Tak, bukan perfect manusia. Kita ni manusia biasa. Bukan senang. Nak jadi orang soleh payah. Nak jadi orang pandai senang. Ajar tahu pandai. Tapi nak jadi orang soleh bukan senang, payah. Jadi memerlukan kebiasaan latihan. Kalau hari-hari kita minum kopi, boleh kopi. Kalau kita hari-hari terbiasa minum teh, akan teh. Tapi kalau menantu kita, anak kita, biasa sembahyang subuh pukul 9 suku. Pukul 9 suku sampai ketua. Pukul 9 suku. Main subuh. Main. Allahu Akbar. Dia terpulang pada tuan-tuan. Jika anda membaca ayat yang menyebut tentang musuh-musuh Allah daripada kaum kafir, macam Qarun, Haman, Fir'aun, Raja Namrud zaman Nabi Ibrahim, kaum Ad, kaum Samud umpamanya. Dan juga orang-orang munafik, di mana diterangkan pula sifat-sifat dan kelakuan mereka yang buruk. Maka hendaklah anda meneliti dan memerhatikan dirimu. Apakah anda sendiri sama perangai seumpama itu? Perangai aku ni kaya macam Qarun ke? Perangai aku ni kalau aku jadi pemimpin macam Fir'aun ke? Aku ni kalau jadi raja macam Namrud ke? Tolong perhatikan perangai. Tuan-tuan, saya nak sebut ni, tak apalah. Tuan-tuan nak marah apa marah. Raja Saudi perempuan berkahwin dengan Raja Squid, lelaki. Bapak dia hadiah, dia punya tandas dia daripada emas. Ada dalam emas berjuta-juta ringgit. Mangkuk dia semua perhiasan dalam tandas tu spray emas. Malah Ferrari yang dia pakai pun spray keretanya tu dengan emas. Sampai orang Sunni ni semua marah. Pasal apa? Sahabat-sahabat dia kata, semoga Allah nanti melaknat kamu dan kamu bertanggungjawab di hadapan Allah. Gambar sebelah tu Somalia dengan Sudan yang kuruh kering mati tak makan tu. Pakai tadah, pakai kosong, pinggan kosong. Allahu Akbar. Cuba bayangkan. Di hadapan Allah nanti kamu bertanggungjawab. Kena jawab bagaimana mereka mati dalam keadaan kebuluran. Tapi kamu tandasnya emas. Saya tak boleh nak bayang. Fir'aun kalau dia hidup, tandas aku tak emas, dia kata. Saya tak pernah jumpa lah Fir'aun tandasnya emas. Tak tahulah kalau ada ustaz pernah jumpa ustaz bagi tafsir, tandas Fir'aun tu daripada mangkuk emas. Tak ada. Bukan saya kata Fir'aun tu baik pula, tak apa.
Tapi maknanya, ya Allah, melanggar hukum Allah. Dan kita tahu, emas hanya boleh halal dipakai sebagai perhiasan wanita. Betul tak? Yang lain tak boleh. Sudu emas, pinggan emas, mangkuk emas, katil emas, tak boleh. Tak boleh. Yang boleh hanya perhiasan untuk wanita. Allahu Akbar. Ingat, kalau cerita tentang musuh Allah, perhatikan dirimu. Apakah anda sendiri sama berperangai seumpama itu? Agar anda merasa insaf, lalu mengikis dirimu daripada sifat-sifat yang buruk itu. Serta terus-menerus bertaubat kepada Allah supaya dia tidak murka, lalu murka dan menurunkan azab dan juga sisaan ke atasmu seperti yang diturunkan ke atas kaum-kaum yang tersebut. Demikianlah seterusnya, hendaklah anda meneliti dan memperhatikan tiap-tiap ayat Quran menurut keadaan yang munasabah. Kerana ayat-ayat Quran itu banyak mempunyai berbagai-bagai cabang dan juga bahagian. Di antara ayat itu mengandungi ilmu pengetahuan yang luas, yang tidak ada had dan juga batasannya. Sebab itu kalam Allah. Sebab itu tuan-tuan, hampir setiap muka surat Al-Quran yang mushaf, kalau kita baca, mesti ada jannah, mesti ada nar. Mesti ada yang baik, mesti ada yang buruk. Mesti ada jazak, mesti ada iqab. Mesti ada balasan yang baik, mesti ada seksaan yang buruk. Hampir setiap mushaf helaian Al-Quran itu akan ada cerita itu. Jadi itu yang kadang-kadang menggerunkan. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada kami akan alpakan, tidak akan yang tertinggal, tidak akan teralpakan sesuatu pun dalam kitab suci Al-Quran. Al-An'am ayat ke-38. Begitu juga, "Wanazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'." Surah An-Nahl ayat 89, artinya, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu adalah sebagai penjelasan bagi setiap sesuatu. Semua sesuatu. Apa juga keadaan sesuatu. Macam contohnya kan, keterangan tentang soal bagaimana dalam hidup manusia ada perempuan yang dizalimi oleh suami, maka dia berhak untuk minta fasakh. Walaupun suami tak melafazkan cerai, tapi bila mahkamah dan qadi berpuas hati dengan keterangan isterinya, maka dengan sendirinya terpisah. Pembubaran berlaku dalam ikatan rumah tangga. Begitu juga seorang suami apabila menuduh seorang isteri mengandung, tapi dia kata bukan daripada zuriat dia. Maknanya seolah-olah dia menuduh isterinya melakukan kecurangan dan berhubung dengan lelaki yang lain. Maka dengan sendirinya akan bersumpah 4 kali, wallahi wa billahi wa tallahi. Dia akan mengatakan bahawa suami mengatakan tuduhan saya pada isteri saya sebut, dan sumpah yang kelima, wallahi wa billahi wa tallahi. Nah, disebut bahawa kalaulah seorang yang mengandung itu sebenarnya bukan daripada zuriat aku, maka jika sekiranya tuduhan saya tak betul, suami itu kata, Allah akan laknat aku. Begitu juga perempuan, isteri pun bersumpah 4 kali, wallahi wa billahi wa tallahi, sesungguhnya anak yang aku kandungan ada daripada zuriat suami aku yang sah. Wallahi wa billahi wa tallahi, yang kelima dia bersumpah, jika sekiranya aku mengandung daripada zuriat bukan suami aku yang sah, sungguhnya Allah melaknat aku. Dengan sendirinya pembubaran akan berlaku. Tak payah ada talak, tak payah ada cerai, tak payah. Dan selama-lamanya, never ever, abadan abada tak boleh kahwin orang itu. Itu contohnya bagaimana penjelasan-penjelasan dalam. Tapi kita ni hidup sekarang ni belasah saja. Kejap kata 3 lulus, kejap kata 3 tak lulus. Kita pun pening kepala. Macam-macam dunia sekarang. Allahu Akbar, itu cabaran. Tapi Allah turunkan Al-Quran itu untuk penjelasan kepada segala sesuatu. Inna likulli ayatin zahran wa batnan wa haddan muttali'an. Maksudnya dalam hadis tertera bahawasanya bagi setiap ayat Quran itu ada maknanya yang la zahir dan ada maknanya yang bersifat batin, dan ada yang terbatas dan ada yang amat luas. Terpulanglah kepada penafsiran maksud ayatnya. Maka yang tersembunyi ada, yang zahir ada. Ada batasan, ada yang tidak terbatas. Membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang penuh tartil. Jadi kalau contohnya kan, tuan-tuan, makhraj huruf, Ustaz Fauzi pandai tajwid. Contohnya kan, kalau kita sebut allazi, zal ni, dia di hujung lidah. Dia tak boleh kita sebut allazi. Macam kita sebut zalika. Zalika ni dia zal dengan sa tu hampir sama. Makhraj di hujung lidah. Zalika. Dia tak boleh kita baca zalika. Kalau kita baca zalika jadi zai. Contoh. Jadi bermula daripada mengenal makhraj huruf. Macam mana sebutan huruf itu keluar. Adakah angin tu keluar ke, tidak ke, tertahan ke tidak. Macam apa bezanya ha itu dengan kha.
Apa bezanya qaf itu dengan kaf? Siratal mustaqim. Pening makmum kata apa hal pula imam ni? Kan? Kalau dia sebut ihdinas siratal mustaqim. Sedap baca. Maknanya kita boleh tompang. Tompang jadi makmum sebab bacaan dia syahdu dan benar dari segi tartil, dari segi tajwid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu ayat Quran dalam khutbah kan. Penghabisan khutbah, yang penghabisan sebelum nak ditamatkan khutbah. Tapi kalau imam baca Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita jadi makmum pun apa hal pula imam ni. Dia baca macam sajak Osman Awang aja. Ingat ni perkataan bapak dia punya ke? Minta maaf mam, ini bahasa kasar ni. Saya tak tunjukkan pada imam ni. Ini masjid-masjid lain lah ni, masjid Afrika ke mana. Kalau kamu jadi imam, takkanlah 40 tahun jadi imam. Jumpa Ustaz Fauzi, jumpa kawan. Ustaz, saya ni nak talaki sikit. Sebab saya selalu baca Quran kat depan tu. Saya dulu 15 tahun balik. Nak ambil, kan, agama khas. Masa tu perang Jepun. Jadi sekolah tutup, cikgu pun mati. Jadi saya tak dan nak ambil talaki. Jadi ustaz yang datang hafiz yang muda-muda ni, walaupun perangkat cucu anak, saya sebagai orang tua nak minta ijazah macam mana segi sanadnya. Habis macam mana kita nak jadi imam? Macam mana pun kena berubah. Maknanya lah ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini baca dia ghillal ladzi. Mana ada Quran? Ustaz Fauzi ada perkataan ghillal ladzi dalam Quran? Ghillal lil ladzi. Ada. Dia kena idgham bila gunnah dia. Asalnya ghillan lilladzi. Ni baca ghillan lilladzi. Habis huruf-huruf Quran tu hilang belaka. Kita jadi makmum pun kita peninglah pengurusi. Tu apa hal pula semayang. Lagi baca bismillah. Alhamdulillah. Sebab itu saya tak bagi jadi imam. Oleh kerana ha itu nak disebutkan ha dia kan. Ha. Macam iti angsa lah ha, bukan kha. Nak jaga sangat ha. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ha itu sudah jadi tasydid pula. Siapa yang menambah tasydid dalam Quran tu? Yang disebut Ar-Rahmanir Rahim kan? Ar-Rahmani Ar-Rahim. Tak dia tu. Ar-Rahmanir Rahim. Nak jaga ha tu sangat. Jadi tasydid pula dekat ha. Kita jadi makmum pun apa hal pula? Aku ni tak pandai Quran. Tapi taklah teruk sangat. Saya tak pandai pandu kereta. Tapi tak teruk sangat. Kanan. Ini bukan berlumba. Berlumba tu satu hala. Ini banyak hala. Jalan raya. Bukan tempat berlumba. Boleh je? Kadang-kadang saya minta maaf lah. Kadang-kadang saya sebut ni laser sikit. Tapi laser tak apa. Tapi kena betulkan. Sebab apa? Itu tugas kita. Saya jadi imam dah 35 tahun. Kan? Takkanlah saya tak boleh nak berubah. Jumpa kawan daripada Indonesia, jumpa kawan daripada Sudan, jumpa kawan Arab, minta ijazah, saya nak baca, tolong dengar sebacaan saya, tolong betulkan kalau tak betul. Kan bagus. Apa kita malu? Sebab itu adalah kalam Allah. Lagi tuan-tuan merendah diri, lagi Allah muliakan tuan-tuan. Waratil Qur'ana tartila. Minta maaf Ustaz Fauzi. Sebenarnya macam Ustaz Fauzi boleh kongsi dengan kawan-kawan. Tak apa. Kalau dia hafiz Quran lama pun kat Syria ke, kat Madinah ke, tak apa, kita kongsi. Betul kan? Di antara makhraj huruf itu. Sebab kalau makhraj huruf itu tak betul, dia punya maknanya sudah dia lain. Zai maknanya lain, zal maknanya lain. Jadi kena perbetulkan. Wa qala liqari'il Quran. Iqra warattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Katakanlah kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran itu dengan terang dan elok sebagaimana engkau memperelokkan bacaannya di dunia dahulu. Maka sesungguhnya kedudukanmu akan ditentukan
ketika ayat yang terakhir engkau membacanya. Allahu Akbar. Itu gambaran tentang bagaimana Al-Quran itu dibaca oleh orang yang membaca Al-Quran. Disebutkan huruf-huruf Al-Quran itu satu persatu. Berkata Nabi SAW, bagi orang yang membaca Al-Quran. Berkata setengah ulama rahimahullah ta'ala, bilangan tingkatan syurga itu adalah sama dengan bilangan ayat-ayat Al-Quran. Maka kedudukan orang yang membaca seluruh Al-Quran ialah di tingkat yang paling atas sekali daripada syurga. Demikianlah maksudnya. Pada pendapatku, ni Abu Lais kata, ya, kedudukan itu dikhususkan bagi pembaca Al-Quran yang memperelokkan bacaannya dan mengamalkan pula dengan perintah-perintah yang dianjurkan oleh Al-Quran. Dan terkeluar daripada kategori ini pembaca Al-Quran yang mencampur aduk dan melalaikan apa yang dibacanya. Buktinya ada beberapa hadis sahih yang menyatakan bahawa setengah-setengah pembaca Al-Quran akan disiksa kerana mereka tiada mengamalkan dengan apa yang dibacanya. Meskipun mereka membaca Al-Quran itu dengan baik sekalipun dilihat pada lahirnya. Adapun bilangan ayat-ayat Al-Quranul Karim itu adalah lebih daripada 6,000 ayat kesemuanya. Antara itu maka tingkatan syurga itu adalah sebanyak ayat-ayat Al-Quran itu. Sebagaimana yang diberitakan oleh kata ulama yang baru kita nukil tadi. Wallahu alam. Membaca Al-Quran dengan berlagu. Hasinul Qur'ana bi aswatikum. Adalah perelokkan bacaan Al-Quran dengan suaramu. Tapi berbeza ya, dalam YouTube dia tengok orang Sunni baca Quran dengan penuh tartil. Tapi orang Syiah dia benar-benar lagu, dia ulang-ulang saktah, ulang-ulang saktah. Memang sedap. Tapi jangan terlalu melampau sangat. Malam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Sesiapa yang tidak memperelokkan bacaan Al-Quran dengan suaranya, maka ia bukanlah daripada golongan kami, kata Nabi SAW. Semoga kita rasa khusyuk dan kita merasa terhibur apabila membaca Al-Quran. Sampai betul tuan-tuan ya. Tuan-tuan contohnya beginilah. Kita ni utang banyak katakanlah. Anak nak sekolah, semua tanggungan banyak ni. Mak sakit di kampung perlu duit, adik-beradik susah, anak ramai kan. Tuan-tuan bangun malam, sembahyang hajat, tuan-tuan ambil Quran, tuan-tuan baca. Nanti dia akan memberi ketenangan. Lepas tu tuan-tuan baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ayat tengah-tengah nombor 2 dan nombor 3 surah At-Talaq. Tuan-tuan bacalah. Nanti akan ada. Tiba-tiba nanti ada orang. Saya tengok ada peluang ni miaga kat sini-sini, boleh tak tolong kita untuk miaga gini ni. Nanti ada orang yang tiba-tiba datang. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tidak semena-mena ada orang memberi peluang untuk rezeki bagi kita. Itulah pada orang yang, tapi kena bacalah Quran. Yakinlah tuan-tuan ya, bacalah Al-Quran. Kita boleh berhenti 9.30 boleh. Tadi 8.30, 9.30 okeylah tu. Pasal kita pergi isyak kan cepat. Boleh sampai pukul 12 tak apalah. Tapi mangu nampak gaya Sabah ni kali pertama dan kali penghabisan insya-Allah. Laqad utiya mizmaran min mazamir Ali Daud. Sebenarnya dia iaitu Abu Musa telah diberi seruling daripada seruling keluarga Nabi Daud. Dengan artinya yang dianggap seruling itu, kata seruling di sini adalah kata-kata simbolik yang diartikan dengan suara yang merdu. Terjemahannya. Sebab itu tuan-tuan, perempuan ni suara dia jadi aurat pasal dia terlalu merdu. Orang Arab ni kalau dia beralun yang pakai eagle apa semua tu, dia gede lupa Allah. Iya sungguh. Dia merdu sangat. Ada manusia. Tapi kalau orang perempuan pakai jawab telefon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Perempuan ke lelaki ni. Sebenarnya suara orang perempuan ni dia satu tarikan. Tambah kalau suara manja-manja. Lepas tu kadang-kadang saya dengan student saya ni semua mak budak belaka. Kalau cikgu mengajar sekolah tak apalah, dia tingkatan 6, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Kita mak budak belaka dah. Kau jangan nak ngada-ngada sangat, hegeh-hegeh, tengah-tengah, cakap-cakap. Ia budak-budak. Lepas tu kerumun pula tu. Macam semut nampak gula. Kau jangan dekat-dekat duduk situ. Iya, kena sabar. Kalau sabar sekali ikut saya, sabar sini.
pakai sokok tajam tengok gitu. Belum diuji. Pagi-pagi diuji dengan macam-macam. Allahu Akbar. Jadi maknanya merdukanlah suara dan perelokkan bacaan Al-Quran itu dengan cara yang sesuai dengan kebesaran Al-Quran dan kemuliaan Al-Quran. Jadi kita disuruh untuk membacanya dengan penuh tartil dan sebaik-baiknya. Sempurnakan keadaan ketika membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran pula hendaklah anda berada dalam keadaan yang amat sempurna. Bersuci, berwuduk, menghadap kiblat. Segala anggota bertenang. Tidak selalu menoleh kanan, kiri, depan, belakang. Sambil baca Quran, tegur budak main kat masjid. Tak boleh. Biar. Budak-budak main. Yang kita nak tegur ni kalau bapak budak main. Budak-budak nak main kat masjid. Jangan dia riuh rendah sangat, sudahlah. Yang ini semua perhatian tertumpu kepada bacaannya, tidak kepada yang lain. Hendaklah badannya bersih, pakaiannya pun bersih. Demikian pula tempat ia membaca Al-Quran itu juga bersih, tidak berbau busuk. Inilah keadaan yang sempurna dan utama. Sekiranya pembaca Al-Quran itu berhadas atau tidak menghadap kiblat, ataupun sedang berdiri, atau berjalan, atau berbaring, semua itu pun harus. Dan pembaca itu tetap akan mendapat pahala kerana membaca Al-Quran itu. Akan tetapi pahalanya kurang. Tidak sempurna seperti yang diperolehi oleh orang-orang yang memperhatikan adab-adab bacaan yang sempurna dan juga lengkap. Lepas sembahyang subuh dekat masjid atau dekat rumah. Yang sebaik-baiknya dekat masjid, lepas tu buatlah kat rumah. Jadikan rumah kita itu diperdengarkan dengan bacaan Al-Quran. Terutamanya waktu awal pagi ataupun setelah subuh ataupun malam. Jadi jangan sampai sepanjang siang langsung tak ada bunyi Quran. Ataupun sepanjang malam tu langsung tak bunyi Al-Quran. Kalau 24 jam tu sekurang-kurangnya ada masa sedikit. Walaupun beberapa ayat. Dan kedudukan pembaca Al-Quran di sisi Allah. Sesudah itu hendaklah anda mengetahui. Moga-moga Allah merahmati kamu. Bahawasanya pembaca Al-Quran dan orang-orang yang menghafaznya mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Rasulullah SAW, alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa bihi mahirun ma'a safratil kiramil bararah walladhi yaqra'uhu yata'ati'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Disebut orang-orang yang membaca Al-Quran sedang ia mahir dan lancar bacaannya, dia akan bersama para malaikat yang mulia lagi baik. Dan orang-orang yang membacanya dan merasa payah, dia ni keturunan Cina, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tak boleh memang. Kita pergi ke Cina, dia sebut Alhamdulillah, tak bunyi. Ha itu tak bunyi. Susah. Dia tak kan. Dia kata, dia payah ketika nak membacanya. Padahal memang lidahnya berat untuk menyebut huruf-huruf Al-Quran itu, maka dia akan mendapat dua pahala. Pahala membaca Quran dan pahala dah belajar terlalu payah nak sebut. Orang Cina, Allahu Akbar. Pergi ke Guangzhou, dia punya azan pening, kita tengok. Ini azan ke apa benda ni? Aduh, kita tak kata macam mana. Lain. Kalau pergi Bangladesh pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar pula dah. Orang baca lafzul jalalah tu isti'la, dia baca je imalah je. Allah kan baca isti'la, tinggi kan Allah. Ya, Allahu Akbar, Allah. Imalah belaka. Entah lidah jenis apa kata, maka biar awak apa? Biar awak top. Bazan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lafzul jalalah istilah Allahu Akbar. Tak susah kan? Allahu Akbar. Dia dah Allah. Iqra'ul Qur'ana manahaka fa illam yanhaka falaysa taqra'uhu. Bacaan Al-Quran itu selagi ia melarangmu daripada perkara-perkara yang tidak senonoh. Andai kata Al-Quran itu tidak melarangmu, maka tiadalah anda membacanya. Sebab Al-Quran ni dia nak memelihara kita, protection untuk diri kita. Jadi kalau boleh kita jangan jadi manusia yang tidak senonoh, supaya kita ini mendapat keberkatan daripada apa yang kita baca, menjadikan Al-Quran itu pedoman dalam hidup kita, insya-Allah. Allahu Akbar. Saya ingat kita berhenti sampai perlu mengenal hak Al-Quran. Ya. Nanti kita ulang 100 kalau sini 236, tajuk perlu mengenal hak Al-Quran. Insya-Allah kita sambung tuan-tuan.
A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa walidina wa jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وابصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم